لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Demikianlah, setelah selesai melakukan tawaf, para jemaah haji akan bergerak ke Safa untuk melakukan sa'i, iaitu berulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. maksudnya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar, yakni agama Allah. Maka barang siapa beribadah ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sejarah di sebalik ibadah sa'i yang dilakukan ialah kisah di antara isteri Nabi Ibrahim, iaitu Sayyidatina Hajar, dan putera kecilnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Hajar dan putera kecilnya Ismail di suatu lembah yang tidak berpenghuni di sisi Kaabah di atas ketaatannya kepada Allah, hanya dengan berbekalkan doa dan harapan semoga Allah memelihara mereka berdua. Bagi Hajar, sebagai wanita mukminah yang bertakwa kepada Allah, dia rela ditinggalkan suaminya, padahal Makkah pada waktu itu tidak berpenghuni, tidak mempunyai sumber air dan juga tumbuh-tumbuhan. Tetapi beliau yakin terhadap Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu Tuhannya tidak akan mensia-siakan dirinya dan puteranya yang masih kecil. Beberapa hari kemudian setelah ditinggalkan, bekalan makanan telah pun habis. Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil menangis kelaparan dan kehausan, sedangkan susu di badan Hajar telah kering. Hajar sebagai seorang ibu dengan azam yang kuat berusaha mencari air. Lalu Ismail diletakkan di sisi Kaabah dan beliau berlari menuju ke Bukit Safa yang tidak jauh dari situ. Sampai di sana, beliau melihat sekeliling jikalau terdapat air di situ. Kemudian, beliau melihat pula di Bukit Marwah dan beliau terlihat terdapat bayangan seperti seolah-olah ada air di sana. Hajar lari pula ke Bukit Marwah dengan harapan akan bertemu dengan air. Akan tetapi, ia hanya fata morgana kerana cuaca yang panas terik telah menimbulkan bayangan seperti air. Kemudian beliau berlari semula ke Bukit Safa. Demikianlah yang dilakukan oleh Hajar, berulang-alik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Begitulah kukuhnya iman Hajar yang masih penuh harapan dan tidak putus asa atas rahmat Allah. Ibrah daripada kisah Sayyidatina Hajar yang berulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air untuk diberikan kepada puteranya Ismail yang kelaparan menyebabkan wujudnya ibadah sa'i yang berlaku pada musim haji ketika ini. Di sinilah tempat bermulanya sa'i, iaitu di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Pelaksanaannya cukup 7 kali dan yakin, dikira 1 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah dan 1 kali daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. Perjalanan hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i, iaitu di kaki Bukit Safa dan di kaki Bukit Marwah, di mana terdapatnya papan tanda berakhirnya sa'i tersebut. Terdapat perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh jemaah haji semasa mengerjakan sa'i. Di antaranya ialah berada dalam keadaan suci, yakni berwuduk. Seterusnya, keluar ke tempat sa'i dengan melalui pintu Safa, menaiki Bukit Safa dan Marwah sehinggalah sampai ke anak-anak batu bukit dan seterusnya berdoa
Angkatlah kedua belah tangan ketika berdoa dan bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ketika sa'i disunatkan untuk menghadap kiblat dan bertakbir. Disunatkan untuk berlari-lari anak ataupun berjalan cepat di satu tempat bertanda hijau bagi lelaki semasa melakukan ibadah sa'i. Dilarang bagi jemaah haji yang mampu berjalan untuk memasuki lorong ini serta mengganggu kelancaran bagi jemaah yang tidak mampu untuk berjalan. Kesimpulannya, demikianlah gambaran ibadah sa'i yang perlu dilakukan oleh jemaah haji dalam melaksanakan rukun-rukun haji yang menjadi tuntutan pada setiap jemaah haji. Moga-moga haji yang dikerjakan diterima oleh Allah dan memperoleh haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.